Terima kasih saudara pengacara majlis. Boleh dengar tak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Saudara pengacara majlis, Datuk Luqman, Tok Abah, rakan-rakan seperjuangan. Cuba bayangkan kita sekarang ni seperjuangan tuan-tuan dan puan. Ya, dan senasib sehati sejiwa. Satu masa depan, satu kerajaan perpaduan yang perlu kita pertahankan. Hadir saya pada malam ini juga sebagai Menteri Komunikasi untuk memberi sedikit peringatan kepada semua. Dalam keadaan kita sekarang ni ramai ya kawan-kawan yang mempunyai akses 5G, pelbagai platform media sosial. Kita masih perlu saling ingat mengingati supaya tidak melanggar peraturan-peraturan dalam negara kita. Ada yang kata kita ni diktator lah, ada yang kata kita ni cengkam lah. Padahal kalau semua tu benar, tak adalah satu badan antarabangsa yang bernama Reporters Without Borders mengiktiraf bahawa kerajaan yang ada pada hari ini telah membuka ruang kepada media sehingga meningkat 40 anak tangga ke 73. Tak pernah dalam sejarah negara kita. Ya, dan tapi masa yang sama, media memang bebas. Media sosial itu ada. Hak bersuara memang termaktub. Tapi hak untuk memfitnah, mengadu domba, mengapi-apikan perkauman yang sempit ataupun faham keagamaan yang ekstremis, itu tidak ada. Dan ini penting kita tegaskan kerana rata-rata bila kita rujuk lembaran sejarah yang baru saja berlalu, pada bulan November yang lalu, 24 November lebih tepat. Kenapa duli-duli yang maha mulia, duli-duli yang maha mulia, Raja-Raja Melayu memberi perkenan untuk penubuhan kerajaan perpaduan? Kerana kita sedar, kita faham bahawa Malaysia ini terbentuk dengan satu cita-cita. Dan tahun ini, tuan-tuan puan-puan, kita akan sambut tahun ke-60 pembentukan Malaysia. Maka Malaysia ini adalah satu warisan, ia adalah satu matlamat, satu cita-cita, satu idea, satu gagasan daripada our founding fathers. Mereka yang mempunyai satu visi yang sangat besar, gagasan yang sangat luas. Dan itulah yang perlu kita pertahankan. Malaysia yang majmuk, Malaysia yang kita boleh kata saling hormat menghormati, pasaknya, tiang serinya jelas. Ya, kedudukan orang Melayu, agama Islam, kedudukan institusi raja-raja itu sangat jelas. Kita umumkan ketibaan yang berbahagia Datuk Seri Syamsul Iskandar, ya, Saudara Sam, Ketua Setiausaha Politik Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih Saudara Sam. Saya mulakan dulu. Ya, saya minta maaf sebab saya tak dapat nak bersama terlalu lama, ada beberapa tugasan. Tapi penting kita ingat sejarah tu. Penting kita ingat dan kita sedar apakah nawaitu, apakah niat pembentukan kerajaan perpaduan. Tuan-tuan puan-puan, tak boleh tidak bila kita lihat apa yang berlaku dari 2018 hinggalah ke sekarang. Hinggalah terbentuknya kerajaan perpaduan. Order lama telah runtuh, tapi order baru belum terbentuk. Dan pada ketika negara dilanda wabak pandemik, di situlah kita lihat buat pertama kali dalam masa yang singkat kerajaan bertukar tangan, Perdana Menteri silih berganti. Tak pernah dalam sejarah dan insya-Allah tidak lagi akan berlaku. Ini penting. Kerana yang kita perlukan pada saat ini bukan kita dari segi politik ataupun kita dari segi kerajaan, tapi Malaysia itu sendiri. Cukuplah ketidakstabilan yang telah terjadi. Cukuplah kita dimomok-momokkan, malah yang menjadi satu bukanlah perkara yang agak macam mana nak kata ya. Presiden Jokowi hampir setiap tahun bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia yang baru. Adakah itu satu perkara yang membanggakan untuk kita? Tidak. Jadi kita perlu bekerjasama. Kita perlu satu hati, satu suara, satu skrip
Kerana insya-Allah pada 14 hari bulan ini kita akan laksanakan konvensyen nasional kerajaan perpaduan yang pertama. InsyaAllah pada 22 hari bulan Mei nanti, kita akan ada sidang parlimen yang untuk pertengahan tahun ini. Kita dengar bagaimana sebelum ini ada ura-ura, angka disebut, ya, kononnya itu ini, tapi pintu tu dah tutup, ya, atap pun dah seal, pintu belakang pun dah lock. Tak ada dah. Kalau nak buat betul-betul. Tapi penting saya tegaskan, sebagai salah seorang saksi yang berada dalam Dewan Rakyat, pada 19 Disember yang lalu, kita, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, telah membawa usul, ataupun satu usul telah dibawa, memberi keyakinan kepada beliau. Pada waktu itu telah terbukti bahawa 148 itu adalah angka yang sahih. Jadi tidak timbul sekarang kalau ada siapa yang nak kata, oh kita kena uji balik. Tak payah, baru. Takkanlah setiap kali nak mesyuarat parlimen kita mulakan bukan saja dengan doa, tapi vote of confidence, undi percaya. Itu tak masuk akal. Dan itu sangat tidak membantu. Malah merupakan, bagi saya, kalau tidak dinoktahkan isu ini, dia akan mengganggu-gugat bukan hanya kestabilan, tapi usaha kita untuk merancakkan pertumbuhan ekonomi. Dan mereka yang berniat seperti itu, bagi saya, mereka hanya berhasrat untuk mensabotaj pemulihan negara kita. Cukuplah. Dan insya-Allah pada sidang parlimen yang akan datang ini, kita akan noktahkan igauan para pengigau yang nak sangat masuk ke Putrajaya. Pasal apa? Pasal mereka risau. Bahasa Inggeris disebut make hay while the sun is shining. Ya, kalau tanya Datuk Seri Syamsul, dia akan sebutlah, bukan jangan ambil kesempatan, ambil mana yang sempat. Tapi bila ambil mana yang sempat, kalau tak ikut cara dan prosesnya, ambil mana yang sempat, lepas tu kamu tersempit. Ya, keadaannya sempit dan akan tersepit. Jadi itulah sebab kenapa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hampir, bukanlah setiap kali, tapi dalam beberapa pertemuan, sama ada terbuka ataupun dalam mesyuarat, ya, pun menegaskan bahawa sekiranya ada mana-mana ahli jemaah menteri yang didapati telah membuat perlakuan yang tidak patut, beliau tidak akan defend siapa-siapa. Kalau perlu diambil tindakan, ambillah tindakan. Ya, itu adalah komitmen. Dan saya juga menegaskan kepada semua staf saya, kalau saya dapat tahu, ada mana Firdaus, ni salah seorang staf saya, kalau saya dapat tahu Farhan mana, ni awak ambil apa-apa, pang, seko aku seke. Siap, Firdaus. Siapa nak ni boleh bagi CV. Tapi perkara ni penting sebab we have to turn over a new leaf. Kita kena buka lembaran baru. Cukuplah yang telah berlaku itu. Dan niat kita dengan kerajaan perpaduan ini, Barisan Nasional, Pakatan Harapan, GPS, GRS, setiap kawan di antara semua parti dalam ini akan memberi satu keyakinan baru kepada rakyat bahawasanya ini adalah masa depan negara kita. Ini adalah masa depan kita bersama. Jadi tuan-tuan dan puan, peringatan, kalau ada di kalangan anda semua yang melanggar undang-undang, saya tak akan selamatkan. Kalau MC-MC datang panggil, sila hadirkan diri. Ini saya sebut sebab ada puak-puak, kumpulan-kumpulan yang mengadu, kata dia tak boleh, seakan-akan dia ni immune, seakan-akan dia ni apa orang kata, tak boleh dipanggil, tak boleh ditegur. Kebal. Nak kata kebal pun ada, nak kata bebal pun mungkin. Kalau dipanggil, pergilah. Pergi, ya. Ni kepada siapa-siapalah, ya, yang dijemput. Saya sendiri pun pernah dirakam percakapan, tak jadi masalah. Ya. Apa jua jawatan kita, ikut peraturan, ikut proses. Setuju tak setuju tu kemudian. Ya, yang penting kita ikut. Dan ini penting sebab, ya, kita kena pastikan bahawa ketertiban, terutama online ni,
Inilah ya akan jadi fokus kita. Baik, saya tak berhasrat untuk bercakap lebih panjang dari itu. Saya nak ucapkan salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dan saya mohon maaf sekiranya ada di kalangan anda yang mungkin sama ada di sini ataupun sedang menonton secara live, sekiranya anda dipanggil oleh MC-MC. Saya minta maaf sebab saya tak arahkan ya. Yang ini memang mereka melakukan pemantauan dan pihak polis juga memantau. Kita baca setiap hari ya, sekarang ni ada berlaku penahanan ataupun tangkapan, tapi ia semua mengikut lunas undang-undang. Dia bukan law of the jungle. Dia adalah undang-undang yang kita luluskan di parlimen. Ya, jadi insya-Allah kita ikut lunas undang-undang. Kita bersama dalam usaha membangunkan semula negara kita, kerana Malaysia ini milik kita bersama.